Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan melihat forum kali ini. Bertemu kita dalam arena perdana buat sekian kini bagi membincangkan isu global yang hangat diperkatakan pada masa kini, yakni isu masalah pergaulan bebas peruntukan ummah. Tetapi pada hari ini kalangan remaja, persoalannya timbul di ruang legar pemikiran kita. Apakah yang menyebabkan masalah pergaulan bebas ini makin berleluasa? Apakah yang menyebabkan masalah pergaulan terus melanda bagi tsunami di negara kita ini? Oleh itu, segala persoalan akan kita rungkai bersama-sama pada masa kini. Para hadirin yang dimuliakan, bab kata pujangga, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, lebih molek jika saya memperkenalkan panel jemputan saya. Panel jemputan kita pada kali ini, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Auzan, selaku pengerusi forum kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya pula, iaitu ahli panel jemputan kita, saudara Muhammad Amar Hazim bin Hasmizi. Baiklah, selesai sudah kita berkenalan bersama panel kita. Oleh itu, sebagai permulaan mengikut Kamus Dewan edisi keempat, remaja merupakan seorang yang mulai meningkat dewasa. Disebabkan itu, golongan remaja juga tergolong dalam kalangan golongan yang berdarah muda dan mudah terpengaruh oleh suasana dunia. Oleh itu, sekarang marilah bersama-sama kita menelusuri gagasan kita, menelusuri penafsiran makna, faktor dan kesan menurut pandangan panel kita terhadap gagasan pergaulan bebas ini dalam kalangan remaja. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan pandangan daripada saudara Hazim. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan pergaulan bebas dari sudut istilah dan bahasa? Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Terlebih dahulu ucapan terima kasih diucapkan kepada hadirin dan tetamu kehormat yang hadir pada sidang majlis pada hari ini. Menurut Kamus Dewan Pustaka edisi keempat, pergaulan ditafsirkan sebagai satu perbuatan bergaul atau bercampur dengan orang lain, manakala bebas bermaksud tidak terhalang atau disekat disekat untuk melakukan sesuatu perkara. Menurut Islam, pergaulan bebas ditafsirkan sebagai ikhtilat, iaitu merupakan suatu bentuk pergaulan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan yang ajnabi, sama ada di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Ia merupakan suatu ciri masyarakat, pergaulan masyarakat jahiliah, dan juga berasaskan kepada nilai-nilai dan sistem hidup jahiliah. Bentuk pergaulan seperti ini telah ditolak oleh Islam sejak kedatangan Rasulullah SAW yang membawa sistem dan nilai hidup yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hazim atas penerangan terhadap konsep pergaulan bebas sebentar tadi. Sudah terang lagi kan bersuluh bahawa Islam telah menggariskan cara pergaulan yang tersendiri. Dan saya juga yakin bahawa bukan Islam sahaja, tetapi agama-agama lain juga, saya rasa juga melarang penganut-penganutnya untuk melakukan pergaulan bebas secara melampaui batas. Baiklah, kita teruskan lagi forum kita dengan mendengar punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan masalah ini, masalah pergaulan bebas yang kian merosotkan akidah umat Islam kini. Ahli panel kita, bagi saudara Azim, bolehkah saudara terangkan apa yang anda inginkan untuk dikongsikan bersama-sama para hadirin yang hadir terhadap topik kita pada hari ini? Silakan saudara. Baiklah, pada pandangan saya terdapat dua punca utama yang paling hampir dengan masalah pergaulan bebas ini, iaitu yang pertama,
diri remaja itu sendiri dan pihak keluarga remaja itu. Okey, baiklah. Untuk punca yang pertama iaitu diri remaja itu sendiri. Semasa di peringkat remaja, mereka mengalami perkembangan fizikal dan mental yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemahuan untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan moral, yang mana remaja tidak mahu dikongkong oleh ibu bapa mereka, dan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Pada usia remaja juga kita akan mengalami perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara-perkara baru dalam hidup ini. Dengan perasaan ini, jika tidak dihalang dengan pemikiran yang waras dan perkara ini boleh menyebabkan remaja mencuba perkara-perkara negatif seperti merokok, membuli dan sebagainya. Seorang anak remaja sering dianggap boleh berdikari serta tidak memerlukan pengawasan ibu bapa berbanding semasa di peringkat kanak-kanak. Tanggapan ini kadang-kala menyebabkan ibu bapa terlepas pandang untuk memberikan perhatian kepada anak mereka sendiri, dan boleh menyebabkan remaja ini memberontak kerana tidak mendapat perhatian daripada kedua ibu bapa mereka. Pegangan agama dan amalan seharian kita, amalan rohani yang lemah juga adalah faktor yang penting mendorong anak remaja untuk melibatkan diri dalam pergaulan bebas ini. Kecenderungan untuk bergaul dengan rakan sebaya tanpa sepadan jantina atau usia, remaja akan mudah bagi mereka untuk hanyut dengan cara hidup yang terbuka dan enggan menerima agama sebagai panduan hidup. Baiklah, bergerak ke punca yang kedua iaitu keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan anak remaja. Remaja yang sering menerima tekanan dan tidak mendapat kepercayaan daripada ahli keluarga sering memilih untuk keluar dari rumah mereka bagi mengelakkan masalah yang dihadapi. Sebaiknya keluarga yang mampu memberikan kasih sayang yang mencukupi akan menyebabkan remaja-remaja dirinya lengkap bersama-sama dengan berasa lengkap bersama-sama dengan ahli keluarga mereka. Kaedah penjagaan anak-anak yang terlalu mudah menghukum atau pilih kasih akan menyebabkan remaja memberontak serta memilih untuk menjauhkan diri dengan ahli keluarga mereka sendiri. Konflik dalam keluarga juga turut memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi remaja untuk menjauhi keluarga mereka serta mencari teman rapat atau pasangan di luar. Masalah dalam perkahwinan, kewangan, pekerjaan ibu bapa ini adalah antara isu-isu yang biasanya menyebabkan konflik dalam sebuah institusi keluarga. Kegagalan ibu bapa dan ahli keluarga dalam menangani permasalahan yang wujud menyebabkan remaja lebih selesa untuk berada di luar rumah. Kekurangan masa yang diperuntukkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka menyebabkan golongan remaja ini memilih untuk menjalinkan hubungan dengan pasangan. Senario kehidupan ini
yang memerlukan ibu bapa bekerja lebih masa, menjalankan lebih dari satu pekerjaan, serta pelajaran jarak jauh, mengundang lagi masa berkualiti yang mampu diperuntukkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Itu saja untuk soalan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Hazim atas lontaran idea-idea yang sangat memberi makna yang lebih kepada isu ini seperti tadi. Suka saya ingatkan, suka saya memetik kembali apa yang dilontarkan oleh Azim, iaitu persekitaran remaja masa sekarang. Kita dapat ketahui daripada pandangan saya sendiri, apa yang saya lihat selama ini dalam kalangan remaja yang kian membesar lah. Memang mereka daripada masa mereka kecil, mereka tidak terlihat dunia luar. Setelah mereka dewasa, setelah mereka meningkat remaja, iaitu mereka kena pergi keluar dari tempat asal mereka untuk sambung ke belajar misalnya. Contoh apa yang saya lihat, ramai pelajar masa sekarang yang pindah dari kampung ke bandar misalnya. Mereka ini senang terikut-ikut budaya yang baru. Sebab mereka di kampung tidak terlihat sangat dunia ini. Bila mereka keluar, mereka melihat di sini, di sana ataupun di bandar ini banyak hiburan-hiburan yang boleh merosakkan akidah mereka. Lagi yang saya boleh bincangkan tentang di sini, bagi saya di sini, contohnya di tempat saya di Kuala Lumpur, tempat hiburan di mana-mana sahaja boleh kita pergi. Ini lagi memudahkan mereka untuk lebih terjerumus. Pergaulan bebas mereka, boleh berbicara sama lawan jenis tanpa batasan misalnya. Contoh misalnya di kelas-kelas juga, kini tiada batasan, seperti di sekolah menengah ataupun sekolah rendah yang lebih peraturannya lebih terikat. Namun bila mereka belajar di luar, ikatan itu, peraturan itu semakin kurang digunakan. Lagi seperti yang Hazim katakan, isu punca yang kedua, iaitu keluarga. Suka saya ingatkan kembali, keluarga ini, anak ini diberikan oleh Tuhan, oleh ibu bapa untuk dijaga dengan baik. Oleh itu, ibu bapa memang sangatlah penting, memainkan peranan penting untuk menjaga isu pergaulan bebas ini, supaya anak-anak ini tidak terasa, contoh seperti yang Azim katakan, ekonomi keluarga yang keluarganya perlu bekerja keras, ibu bapa mereka perlu bekerja keras, pergi kerja pagi balik malam, tak menghiraukan anak-anaknya. Kemungkinan besar anak-anaknya ini akan berasa kesepian, lalu mereka akan menghilangkan rasa kesepian mereka ini dengan bertemu dengan rakan-rakan mereka yang berlawan jenis untuk melahirkan zahir yang menghilangkan rasa sepi itu. Jadi punca kedua yang diberikan oleh Azim ini memang patut dititik beratkan oleh kesemua pihak. Okey, bab kata pepatah, setiap penyakit pasti ada penawarannya. Oleh itu, dalam konteks ini, jika ada sebab, pasti ada kesannya. Sama ada kesan ini mampu mengubah ataupun mampu memburukkan lagi keadaan. Tetapi saya begitu yakin masalah pergaulan bebas ini hanya membawa lebih banyak kemudaratan berbanding dengan kemaslahatan kepada masyarakat. Tanpa membuang masa, marilah kita pula bersama-sama kita, saudara Hazim, bolehkah anda terangkan apakah kesan yang akan berlakunya seandainya masalah pergaulan bebas ini terus diamalkan oleh golongan remaja kita? Sila perjelaskan. Terima kasih saudara pengurusi. Terdapat beberapa kesan yang akan timbul ekoran daripada masalah pergaulan bebas antara remaja lelaki dan perempuan ini. Antara kesan pergaulan bebas yang dapat timbul ialah semestinya akhlak remaja akan rosak
dan menjadikan mereka ni golongan ini kurang ajar terhadap kedua orang tua mereka. Sehingga kan mereka menjadi anak derhaka melawan cakap ibu bapa mereka. Remaja yang terlibat akan selalunya mudah terjerumus dengan kes-kes jenayah berat seperti mencuri, membunuh atau menyertai kegiatan kongsi gelap. Hal ini akan membimbangkan negara kita kerana kita akan hilang generasi yang akan mewarisi dan mengetuai negara kita. Di samping itu, seperti yang dapat kita lihat, pergaulan bebas sesama antara lelaki dan perempuan ini akan berakhir dengan persetubuhan yang tidak sah antara kedua-dua mereka ini. Akibat daripada itu, timbul satu isu, iaitu kes pembuangan bayi yang telah terjadi di beberapa tempat seperti dalam tong sampah. Mereka buang bayi tersebut, ditinggalkan di masjid, di beberapa rumah di kawasan taman. Sedangkan binatang sendiri pun menyayangi anak mereka, tetapi manusia ini mengambil isu pembuangan bayi ini sebagai satu hal yang remeh. Walau bagaimanapun, ramai remaja juga cuba untuk menjadi perkara itu, tetapi gagal kerana kurangnya sokongan dari ahli keluarga. Seterusnya, kesan daripada masalah pergaulan bebas ini dalam kalangan remaja ke atas diri mereka sendiri ialah mereka akan dipandang rendah oleh masyarakat setempat. Kebanyakan remaja pada zaman kini tidak mengikut ajaran agama masing-masing, walaupun diberikan didikan agama yang baik di sekolah ataupun daripada oleh guru di sekolah ataupun oleh ibu bapa mereka di rumah. Sebaliknya, mereka sering melakukan perbuatan yang memalukan agama, bangsa dan negara. Selain itu, kesan masalah pergaulan bebas ini ialah masyarakat di negara ini akan berpecah belah dan tidak bersatu padu. Pergaduhan akan berlaku dalam masyarakat. Isu-isu perkauman juga akan timbul sekiranya pergaduhan melibatkan dua kaum. Kesan kepada negara kita sekiranya perpaduan tidak dapat dicapai ialah negara kita akan kehilangan pelapis generasi kepimpinan pada masa hadapan. Imej negara juga turut akan terjejas kerana kadar jenayah yang makin hari makin meningkat akan membimbangkan pelabur-pelabur luar untuk datang membantu menaikkan ekonomi negara kita. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hazim atas penyampaian iaitu kesan akibat daripada pergaulan bebas antara remaja. Okey, begitulah kesannya jika masalah pergaulan bebas ini tidak dibendung di negara kita. Suka saya ingin mengulang kembali tentang apa yang diberikan kesan diberikan oleh Hazim tentang kesan-kesan, iaitu remaja akan tiga kesan yang saya sudah ambil sedikit, iaitu remaja akan lebih mudah marah, akan lebih kurang hajar. Yang kedua, seperti yang dipetik, remaja ini akan melahirkan satu zuriat yang zuriat yang tidak dinyah tarafkan ataupun tidak disah taraf
oleh orang, iaitu zuriat yang luar nikah tanpa ada status perkahwinan. Yang ketiga, dari sudut masyarakat, mereka akan lebih tidak dipandang oleh masyarakat daripada idea yang pertama, kesan yang pertama, iaitu remaja akan mudah marah. Saya suka ingin membincangkan tentang remaja ini akan mudah marah disebabkan isu pergaulan bebas ini akan melibatkan antara rasa atau emosi sayang antara dua belah pihak. Yang ini akan menjerumuskan mereka daripada mereka ini akan bermula mereka akan berkawan sahaja melalui berkawan tanpa batasan. Lama kelamaan mereka ini akan melanjutkan orang Inggeris kata next stage, yang ini ke alam percintaan pula. Alam percintaan ini kalau tidak dibendung juga akan merosakkan mereka. Kenapa si saudara Aziz ini mengatakan mereka ini akan mudah marah? Ini kerana apa yang saya lihat kepada golongan remaja yang sedang bercinta, mereka ini tidak mudah untuk menerima apa yang kita beritahu, sebab percintaan ini haram di dalam Islam kalau tidak menjaga batas. Betul saudara Aziz? Betul. Betul kan? Jadi apa yang saya lihat bila mereka kita ingin memberitahu, contoh misalnya kamu tidak boleh berdua-duaan di mana-mana saja, di kawasan publik, kawasan awam maupun di kawasan orang yang tidak lihat. Kerana walaupun mereka faham ataupun mereka berfikir kat sini tempat gelap ni tak siapa yang boleh melihat, tapi ada satu entiti, iaitu Tuhan, yang akan sentiasa melihat mereka, yang tidak tidur, yang akan menguasai mereka setiap masa. Mereka tidak faham asal isu itu. Okey, bagi yang isu yang kedua, iaitu isu anak luar nikah. Isu ini amatlah membimbangkan. Membbimbangkan sekali kerana seperti yang kita tahu, anak yang luar nikah ini akan memberikan kesan buruk, bukan kepada mungkin beri kesan yang buruk kepada ibu bapa mereka, bukan ibu bapa, dan mereka tidak sah taraf bagi pasangan itu. Tetapi kesan buruk ini akan menjadi fenomena yang buruk bagi anak yang lahir itu, kerana dia tidak ada dia ini tidak ada satu ikatan yang sempurna dengan pasangan ibu bapa mereka itu, kerana tidak ada sah taraf. Jadi bila mereka makin dewasa, mereka ini akan ingin tahu, ataupun kadang mereka ini akan ingin mengambil tahu tentang ibu bapa mereka. Jika mereka tidak tahu, dan mereka ini akan dihina, jika mereka ini akan dihina oleh kawan-kawan mereka, kerana jika kawan-kawan mereka ini tahu yang dia ini tidak memiliki latar belakang yang buruk, latar belakang keluarga yang buruk, ini akan sedikit sebanyak akan merosakkan emosi seorang budak itu. Lagi saya suka ingin mengambil contoh daripada isu yang seperti yang kita tahu, isu negara Kelantan. Ini pada masa dahulu Kelantan ini dilabelkan sebagai Las Vegas Malaysia, kerana isu pergaulan bebasnya dengan isu ikut segala budaya baratnya yang merosakkan sebetul-betulnya merosakkan akidah negara orang di negeri Kelantan itu. Setelah itu telah datangnya Tuan Guru Abdul Aziz yang telah membetulkan balik keadaan, yang telah mengetatkan balik undang-undang agama Islam, mengembalikan jihad Islam itu yang sebenar. Lalu negeri Kelantan ini menjadi satu negeri yang sangat makmur, dan dulu sebagai Las Vegas Malaysia, sekarang sudah dipanggil Serambi Mekah. Itu ada satu cara dari kesan itulah, tapi tidak dibentangkan secara azim. Tapi saya ingin memberi contoh saja. Isu yang ketiga pula, isu apa tadi? Isu masyarakat. Jika isu pergaulan bebas ini, masyarakat akan pandang serong kepada pasangan ini, yang
yang seperti yang zuriat arah taraf, luar taraf, masyarakat akan pandang serong kepada mereka. Jadi mereka ini akan terasing oleh dunia luar. Kerana masyarakat tidak mahu menerima mereka, keluarga mereka akan dipandang serong, akan membuatkan keluarga mereka ini, ibu bapa mereka akan rasa malu untuk keluar ke rumah. Lebih teruk, ada segelintir pasangan yang dia dikecam, mereka akan mengambil jalan mudah untuk seperti mereka yang lebih teruk, mereka akan membunuh diri atau membunuh, yang lebih kejam sekali, membunuh zuriat luar taraf itu. Ini amat membimbangkan kerana membunuh seorang bayi yang diberi oleh Tuhan ini adalah amat perkara yang keji kalau kita ingin mengikut sudut berperikemanusiaan. Suka saya mendengar kesannya itu kerana kesan ini amatlah buruk kepada negara. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat berkaitan topik hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat digunakan dalam kehidupan kita, dapat disuarakan kembali ataupun dikongsi kepada masyarakat keliling, kawan, keluarga, ibu bapa, adik saudara, saudara mara ataupun seorang lain yang mampu, yang boleh terjerumus kepada isu pergaulan bebas ini. Semoga kita dapat sedikit sebanyak apa yang dibacakan oleh kami. Hari ini kita tidak sedar, semoga apa yang masuk ke telinga kanan tidak keluar daripada telinga kiri. Nampaknya masa amat menceguri kita. Sebelum kami mengakhiri forum tentang isu pergaulan bebas ini, saya bersuka-cita ingin mengambil kesempatan, ingin membuka mana-mana para hadirin yang ingin melontarkan soalan ataupun menanyakan soalan kepada para, tidak kisah kepada para panel Saudara Hazim ataupun saya sebagai pengerusi, untuk inilah sedikit sebanyak untuk jika ada yang ingin diketahui, boleh Saudara Hazim ingin menjelaskan kepadanya. Okey, saya akan buka kepada para hadirin. Okey, silakan. Okey, faham. Soalan yang baik dilontarkan oleh saudara. Terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Satu soalan yang cukup bagus yang diutarakan oleh saudara. Okey, apakah yang kita boleh lakukan? Pada pandangan saya, dari sebagai seorang remaja lah ataupun pelajar, kita haruslah pandai dalam memilih rakan yang berada di sekeliling kita, kerana sesuai dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan, sudah tentulah remaja akan mudah didampingi oleh ramai rakan-rakan tanpa mengira peringkat usia. Contohnya, jika berada di sekolah menengah, pelajar tingkatan 1 sudah berkawan dengan pelajar tingkatan 3 sebagai contohnya. Adalah penting bagi seseorang remaja untuk memilih rakan yang baik, kerana rakan yang baik mampu membantu remaja tersebut untuk ikut perwatakan yang baik itu sendiri. Okay, sebagai contohnya, rakan yang baik akan mengajak remaja untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa, serta menjadikan guru-guru sebagai idola untuk maju dalam kehidupan ini. Manakala jika remaja memilih rakan
tidak baik pula. Segi sebanyak ia akan mendorong remaja untuk mencuba perkara-perkara yang negatif, serta tidak mengendahkan nasihat ibu bapa dan guru-guru di sekolah. Rakan yang tidak baik akan memperkenalkan remaja dengan orang lain tanpa arah tujuan yang khusus, serta sering mengajak golongan ini untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, seperti merokok yang sering berlaku di peringkat sekolah, membuli, mencuri, dan apabila mereka meningkat usia, perangai ini akan terus berikutan dan akan membawa perkara-perkara negatif ini akan ke peringkat yang lebih, yang akan pergi ke peringkat iaitu melakukan jenayah yang berat seperti membunuh, merogol dan merompak dan sebagainya. Itu saja untuk saya. Harap penerangan yang saya berikan ini dapat menjawab soalan yang diutarakan oleh saudara sebelah tadi. Baiklah, terima kasih kepada panel kita pada hari ini kerana apa yang dia memberikan ini, perangai yang telah diberikan ataupun telah dilontarkan ini amatlah jelas terhadap soalan yang diajukan sementara tadi. Baiklah, kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang patut kita pandang remeh, kerana anak merupakan anugerah daripada Tuhan. Setiap bayi yang dilahirkan mempunyai hak untuk melihat dan menikmati hidup ini. Dalam dunia globalisasi ini, seorang individu perlulah menghadapi pelbagai cabaran. Bagi setiap pendidik, pendidikan agama Islam dan moral ini amatlah perlu digalakkan dan amatlah perlu untuk menggalakkan dan membimbing seseorang individu dalam domain moral agar mereka ini dapat menjadi seorang insan yang bermoral dan berakhlak mulia seperti mana yang terkandung dalam rukun di negara kita. Secara keseluruhannya, masyarakat yang bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral ini walaupun niatnya baik. Ini kerana perbuatan yang tidak bermoral ini seperti pergaulan bebas ini sebenarnya bertentangan dengan nilai norma dan peraturan dalam sesebuah komuniti di Malaysia. Insan yang bermoral sebenarnya hanya menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai murni dan peraturan masyarakat yang diterima secara sejagat sebagai bermoral yang patut, baik dan benar. Sebagai yang bermoral atau yang patut dibuat baik dan juga benar. Justru itu, semua pihak haruslah bergabung dan bergabung sinergi untuk menangani masalah pergaulan bebas ini dalam kalangan pelajar sekolah ataupun setiap individu supaya perkara ini tidak menjadi lebih parah. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak apa yang telah kita lalui ataupun apa yang berpunca daripada kita itu sendiri. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian sahaja untuk hari ini. Jika kami terkasar bahasa, jika kami tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Esa, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum remaja kini yang bertajukkan isu pergaulan bebas pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.